Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, wala ihsan daripada dia, pemberian daripada dia semata-mata masih kita boleh ada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Dengan diberikan limpah kurnia dia, kita dibesarkan dalam keluarga yang taat. Alhamdulillah, diberikan kehalubaan kepada kita untuk terus minat nak mengaji dan belajar dan memahami pelajaran agama. Alhamdulillah, diberikan kita pula kesihatan, kelapangan masa, peluang bertemu pula buku dengan ruas untuk melalui proses pembelajaran apa yang sepatutnya kita kena belajar ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wajib atas kita sedar yang ni semua pemberian daripada dia semata, dan wajib kita gunakan nikmat-nikmat ni, menggunakan dia untuk taat pada dia, zikir pada dia, tanzihkan dia pada sifat kekurangan, ta'zimkan dia, hidup sentiasa mentauhidkan dia, membesarkan dia, insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah malam ni kita nak mula baca Risalatun fi hukmi riba. Satu risalah membicarakan hukum riba. Hadhihi risalatun fi hukmi riba, fi bayani hukmi riba. Khas bicara bab riba. Dikarang oleh pengarang yang sama, Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi Al-Qadiani. Nak kita cadang nak baca ni pun pasal munasabah kita baca daripada kitab Paku Iman tu, pasal menyambil dia sebut bab hukum usuli. Dia ada bicara bab hukum yang furu'i. Furu'i ni maksudnya dia ialah hukum-hukum fiqh kan. Kalau usuli dia bab akidah kan. Jadi antara bab-bab furu'i ni kena faham bab riba lah. Sebab riba ni meluas sangat dan ramai orang tak faham dalam bab ni. Itu yang kita ambil kesempatan, peluang pula tu, kitab yang kita pakai pun ada perbincangan situ, kita ambil baca lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham dan kita boleh jauhkan daripada amalan-amalan nama riba ni satu. Dan kalau dah kita terlibat, wajib atas kita taubat, keluar sedapat mana, mengikut kedarat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri taufik hidayat, ampunkan dosa kita dan dimatikan kita dalam iman dan dibencikan kita pada maksiat dan kederhakaan, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kata dia risalatun fi hukmi riba, risalah pada menyatakan hukum riba. Risalatun fi bayani hukmi riba. Bermula makna jual beli. Sebelum nak masuk jual beli, sebelum nak masuk bab riba, dia beri definisi sikit mengenai jual beli. Pasal antara bab riba ni adalah bab jual beli, yang istilahnya baik, yang dengan dalam baik itu ada baik ribawi. Jumpa nanti istilah tu. Jadi bila antara bab riba ni ialah bab jual beli, maka dia nak bagi takrif jual beli dululah. Begitu juga riba nanti ke depan, antara bab berlaku riba, dia bukan bab jual beli, tapi dia bab qardi. Apa pula qardi ni? Bab hutang. Hutang piutang. Hutang macam mana? Jumpa nantilah.
Nak awal-awal cerita pun takut tak ikut tertib dia, takut tak faham. Tapi nak sebut kata antara pelaku riba ni jual beli, antara bab riba bab utang. Bab utang. Baik. Jadi bila jual beli macam mana yang panggil riba, mana yang tak panggil riba? Jual beli dulu. Apa dia? Jual beli ni bertukar-tukar harta dengan harta. Bertukar harta dengan harta. Tukar harta dengan harta. Tarikh tu cukup umum lah. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu, menukarkan barang dengan barang. Barang tu apa? Tak kira lah barang, sama ada barang tu duit ke, emas ke, perak ke, lembu ke, kambing ke, padi ke. Umum jual beli ni bertukar harta dengan harta, bertukar barang dengan barang, bertukar sesuatu dengan sesuatu. Tentunya barang ni, ini barang lain, ni barang lain, bukan barang yang sama lah. Cuma adakah dia daripada jenis yang sama, kita tengok dia. Nak faham definisi dia untuk nama jual beli tu apa. Jadi jual beli ni bertukar harta dengan harta, barang dengan barang, sesuatu dengan sesuatu. Bertukar-tukar ni atas jalan yang diizin oleh syarak. Bertukar-tukar barang ni di atas jalan yang diizinkan oleh syarak. Kalau yang diizinkan syarak cukup SOP dia, maka dipanggil jual beli. Kalau tak cukup rukun syarat dalam syarak, nanti ada bab istilahnya jual beli tapi haram. Khas atas bab kita bicara ni, ada jual beli tapi nama riba. Pasal apa tu? Pasal tak cukup SOP dia. Tak cukup SOP sudut mana? Dia akan sebut ni. Dia akan sebut. Jadi nak faham kata nak nama riba tak nama riba ni, faham jual beli dulu. Jadi nak nama riba ni antaranya bertukar-tukar barang. Bertukar-tukar barang. Berarti kena faham mana yang cukup SOP syarak. Yang bertukar-tukar barang ni mesti patuh syarak, khasnya benda-benda yang nama ribawi nanti insya-Allah jumpa. Kalau tak cukup syarat jadi riba. Antara apa nak sebut ni? Antara yang jadi bab jual beli ni, dia bukan bab riba tapi jadi nama dosa. Pasal apa? Pasal ada bertukar-tukar barang ni yang dia tak cukup rukun syarat. Baik. Ada juga waktu kan. Jadi kalau bertukar barang dengan barang nama baik. Kalau mengambil manfaat barang, bukan tukar barang, mengambil manfaat barang dengan bayaran tertentu. Yang tu faham tak dia? Pandai tak cakap Melayu? Cakap Melayu ni bukan cakap Arab. Mengambil manfaat sesuatu dengan bayaran tertentu. Bayar tu tertentu lah, tak kira sama ada bayar dengan beras ke, bayar dengan duit ke. Tapi kita bukan ambil bertukar barang, kita ambil manfaat. Yang tu apa? Sewa. Termasuk dalam tu juga kan, kita ambil manfaat satu, kita bayar dengan sesuatu. Yang tu termasuk dalam tarikh tu. Sewa satu hal, apa dia? Upah. Upah kita ambil manfaat dia, kedekat dia. Kita bukan ambil dia, kita ambil manfaat kedekat dia, kepandaian dia, kebolehan dia, kemahiran yang ada pada dia, kita bayar dengan sesuatu. Hak tu dipanggil upah. Yang tu ada bab lain lah belajar tu. Untuk nama riba ni, dia bukan bab upah. Dia bukan nak cerita bukan bab upah lah. Untuk nama riba antaranya dia bab baik. Tapi baik dia akan sebutlah detail tu. Jadi itu sebagai satu contoh. Kemudian apa nak sebut lagi, kalau tak jadi riba pun dalam bab jual beli ni, walaupun tukar barang dengan barang, tapi kalau tak cukup SOP dia, nanti dia akan jadi berjual beli, nama jual beli itu haram. Pasal apa? Pasal ada benda yang tak cukup syarat, ataupun ada yang melanggar SOP syarat. Apa dia tu ke depan insya-Allah kita sebut. Tapi dia tak riba, tapi muamalah tersebut haram. Contoh mudah, tukar barang dengan barang. Dia beli apa? Beli arak.
Sebut tu pun kita faham tak kan? Kenapa haram? Pasal dia termasuk barang yang tak boleh dijual beli. Tak dibenarkan untuk kita berjual beli. Pasal apa? Arak ni najis, minuman memabuk kan. Kita simpan pun tak boleh, jangan kata simpan. Kita buat pun haram, jangan kata nak berjual. Ma harumati khadhu haruma bai'uhu. Kalau nak simpan pun tak boleh, jual lagi lah haram. Nak buat pun tak boleh, apatah lagi minum, apatah lagi jual, lagilah haram. Jadi jual beli arak haram lah. Bukan masalah riba, tapi masalah ada barang yang nak dijual beli itu tak patuh syarak. Sekali lalu gitulah. Untuk faham kan, kata ada bab jual beli ini tukar barang dengan barang, tapi bila tak patuh syarak dia jadi berdosa. Dia jadi berdosa. Yang ni kita nak bicara khas apa? Riba. Jadi based on topik dulu lah. Lepas tu kita nak belajar faham satu-satu dalam kaedah fiqh, nak faham kitab, nak faham hukum hakam ni, dia mesti kena tengok satu bahasa-bahasa yang dipakai, istilah yang disebut, dan kita boleh kenal pasti ada kayu ukur nak hukum ni apa, ni apa, ni apa, ni apa. Kalau kita tak reti nak buat kayu ukur tu yang blur tu. Dan mengaji pun kaedah kita adab mengaji macam mana? Fokus apa benda yang dia ajar tu. Jangan duk merewang ni, tanya hak ni forex macam mana? Bitcoin macam mana? Nanti ya dulu, bukan tak nak sebut, tapi faham base ni dulu. Apa yang dia ajar tu dengar lah. Baru mukadimah je pun tanya dah pelik-pelik, nantilah dulu dengar elok-elok. Ni kepala otak entah ke mana yang kita ajar ni, apa nama baik barang dengan barang, sesuatu dengan sesuatu, harta dengan harta, tak nak pula dipaham. Pada dia yang ni tak kena dengan kaitan dengan pelajaran, ada pula yang ni lah benda asas nak dipaham, baru nak boleh faham di atas tu. Tiba-tiba nak faham atas forex lah, saham, bursa saham lah, yang ni pun tak faham, macam mana nak faham kat sana? Faham sini nanti, sana tu saya tak payah cerita, tak apa, mikir boleh faham. Baik. Jadi nak faham bab jual beli, nak faham bab riba ni pasal apa? Pasal firman Allah Ta'ala, ada kata macam ni. Apa dia? Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Baqarah 275, terjemah dia, menghalal oleh Allah Ta'ala akan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita kena tengok elok-elok pasal tersilap langkah dia akan jadi riba. Betul cukup piawaian semua rukun syarat, dia akan jadi baik. Dan memang ada kecelaruan pun dalam masalah baik dan riba ni, pasal ada orang mengiktikadkan jual beli dengan riba ni sama. Antara sebab-sebab orang ambil riba ni dan buat riba ni pasal apa? Dia kata zalika bi annahum yaqulu innamal bai'u mislur riba, kan? Zalika bi annahum qalu, kan? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Ada orang yang bila Allah Ta'ala memang halalkan jual beli, haramkan riba, ada orang kata innamal bai'u, jual beli dengan riba serupa lah weh. Antara pahaman serupa macam mana? Beli benda ni RM1, jual RM2. Apa tu? Kita beli RM1, kita bagi dia duit, tukar barang dengan barang, kita punya RM1 dah. Waktu kita jual RM2 kat dia, tukar pula, dia bagi yang ni, dia bagi kita RM2. Contoh muamalah lah ni, umum barang dengan barang tu, barang dengan duit lah selalunya. Duit tu sebagai pemudah cara untuk berlaku proses penukaran tu, kan. Kalau asal-asal kita dan kalau kita belajar ilmu perdagangan, apa antara yang diajar kat kita, kata dia sebelum ada mata wang apa ni, antara proses jual beli ni barang dengan barang atas nama sistem barter, kan, BARTER, barter ni barang dengan barang. Saya nak kitab awak tu, awak nak apa? Tak sebias saya? Kan? Setuju tak? Awak nak setuju apa? Kepiah ke serban ke, subang ke rantai ke apa ke? Tukar barang dengan barang, kan. Tak kira barang kecil ke, bahaga ke, apa ke, tak pakai mata wang, kan. Selepas ada kebolehan, ada kebijaksanaan, ada pemerintahan yang menggunakan mata wang, maka dia ada istilah perantara untuk memudahkan proses tukar-tukar barang tu di reka mata wang. Dan asal mata wang ni kalau dalam Islam kita yang masyhur sebut mas perak. Kalau tak mas perak pun macam kita duk pakai sekarang, wang ringgit.
Okey, itu satu hal saya nak sebut tentang kata jual beli, masih jual beli tu. Nak sebut contoh, jadi masalah ni tak mana? Antaranya orang tak faham jual beli dengan riba ni, pada dia jual beli dengan riba serupa. Yang ni RM1, kita jual RM2. Jadi dah hutang RM1 kan. Modal RM1, riba ke? Tak riba pasal ni benda bagi dia. Walaupun harga dia kita modal RM1, kita jual RM10 pun. Ni RM1, RM10. Ambil. Boleh jual RM10. Modal RM1 boleh jual RM10. Boleh. Tak ada modal pun boleh jual. Kutip ucap aku, bukan ada modal apa-apa. Boleh jual? Boleh. Pasal apa? Jual barang dengan barang. Boleh. Cuma pucuk baku yang memang kita punya dalam tanah kita ataupun tepi parit longkang punya tu lah kan. Semak hutan yang bukan milik orang khas individunya. Yang hidupan liar kan. Harus untuk kita ambil. Boleh jual? Boleh? Ke dah tak ada modal, tak usah buat harga, siapa? Bagilah berapa pun, tak ada modal. Bagilah berapa, 5 kupang, RM1 ke, ikut ikhlas nak bagi. Boleh jual RM10 serikat? Boleh? RM100 serikat? Boleh? Kenapa boleh? Bila kita ambil, tu kita punya. Memang hidup, dia tumbuh liar gitu, bukan tanah orang yang khas, kita ambil, jadi kita punya. Hatta air di sungai, di latar ke, mata air ke, terjun ke. Asalnya orang ramai boleh ambil. Kita ambil pun dalam botol, kita punya. Bila kita ambil dalam botol tu, ada orang nak beli. Nak beli ni, upah aku naik apa, pergi duit minyak apa. Sebotol 1.5 liter, aku jual RM300. Boleh jual? Tak ada modal? Boleh. Jual beli tak ada masalah. Cuma siapa nak beli RM300 ni pasal lah. Bagi free boleh, tapi nak kata asal nak bagi faham jual barang dengan barang, yang tu jual beli. Tu jual beli. Walaupun harga dia bak menangguh di air keruh kan. Anggap patah Melayu kan, semua Melayu kan, bukan orang Jepun yang ngaji kan. Okey. Apa saya nak sebut ni? Tu baik. Riba pula macam mana? Antara riba ni bak hutang. Tadi saya sebut bak hutang dulu pasal dia agak mudah dihadam. Barang ribawi, emas, perak apa lagi, riba tu tak faham betul-betul, dia keliru. Cerita bab hutang tu. Ada orang faham hutang dengan jual beli ni sama. Kita barang ni kita beli RM100, betul kita jual dengan RM200. Ni bisnes. Ada orang akan faham, dia kata apa? Kalau yang tu bisnes, kita bagi hutang dia RM100, untuk bayar nanti RM200. Serupalah bisnes juga. Ada orang kata yang jual beli sama dengan riba. Tak mana sama. Kalau jual beli pun halal, bagi hutang 100 bayar 200 pun sama lah. Macam apa? Bisnes lah. Tadi modal dengan barang, yang ni modal dengan barang juga, tapi dia bukan barang dengan barang, barang dengan hutang. Barang dengan hutang, lain kat situ, lain kat situ. Barang dengan barang jual beli. Ni kita cerita bab hutang ni. Barang dengan hutang, hutang, bukan baik. Bukan baik. Jadi kalau faham bab hutang 100 bayar 200, faham yang tu baik misal riba, tak betul. Bahasa Quran pun guna bahasa terbalik. Sepatutnya ar-riba misal baik. Patutnya gitu tak? Faham saya sebut apa? Jual beli riba sama dengan baik. Tak, Quran guna bahasa innamal bai'u mithlu riba. Jual beli sama dengan riba. Seolah-olah apa? Seolah-olah riba ni memang halal. Bahasa tu bahasa terbalik tu. Kalau kita sebut engkau macam lembu kan, lembu macam kau. Tu panjang tu kalau saya cerita bab balarah tu. Tu dah kata bahasa Quran ni, kalau kita faham disiplin bahasa Arab, bahasa Quran macam mana? Bahasa dia. Terduduk kita dengar. Dan ramai ke orang macam tu? Memang ramai pun. Sampai ada orang anggap bahawasanya benda-benda yang ribawi ni tak ada masalah apa pun, seolah-olah macam jual beli je. Bahkan jual beli yang halal dia anggap haram pula. Jadi asal nak sebut tahu mana? Lanjutan berkaitan dengan masalah ahallallahul bai' wa harrama riba. Nak kata antara yang jadi masalah tahu mana? Pasal ada orang tak boleh mengenal mana satu yang nama baik, mana yang nama riba.
Saya bagi satu contoh, yang ni kecelaruan yang kadang ada dalam masyarakat. Nak kata semua tidak, tapi ada orang celaru itu. Pasal ramai nisbah orang bertanya kat saya satu hal, dan keterangan kadang kita dengar ada ustaz-ustaz bagi penjelasan macam ni, dah ramai lah tu, bukan sikit. Dia kata, kalau ni kita modal RM1, haram kita jual RM2. Pasal apa? Untung 100%. 100% untung haram. Tambah jual ni RM1, modal jual RM3. Itu haram jadah kata dia. Oh tu buat bahasa lawak lagi lah, tak gelak tak apa. Pasal apa? Untung 200%. 100% pun dah haram ambil untung, kata dia tambah 200%. Yang boleh adalah, siap disokong lagi ayat ni. Apa dia? Kalau ni RM1, kena jual RM1.99. Itu maksimum. Baru halal. Tu yang kata dia pasar raya RM79.99. Pasal tak ambil bayaran sekali ganda. Kenapa saya buat muka itu? Apa benda syarahan kepala otak apa macam ni? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Teori 99 sen tu pasal tak nak bagi 100% untung macam tu ke? Pasal bukan masalah macam tu. Pertama nak bagi faham, kata taklah barang ni modal RM1, jual RM2 haram, jual RM3 bapak haram, jual RM4 tok wan haram, jual RM5 moyang haram. Faham saya sebut apa dia? Bapak haram apa semua tu? Apa? Haram. Maksud apa? Dalil ayat Quran pula tu. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan makan riba yang berganda-ganda. Dia syarah ikut kepala otak dia. Apa dia? Kalau untung berganda, nama dia riba. Pakai ayat Quran tapi sewil. Bukan maksud dia macam tu. Ayat Quran pun, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Jangan makan riba berganda-ganda. Ayat tu mansukh. Asal riba ni, riba berganda baru haram. Tapi lepas tu ayat tu dimansuhkan dengan wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan apa yang baki daripada riba. Saki baki riba yang masih ada, tinggal walaupun tak berganda. Pertama nak pergi faham dulu, kata taklah masuk adha'afah mudha'afah tu buat jual beli. Tapi untung berganda, dia kata yang tu riba berganda. Tak betul, itu bukan riba, itu jual beli. Asal ayat Quran tu, la ta'kulur riba adha'afah mudha'afah. Riba tu adalah riba bab qardi, bab utang. Utang 100, bayar 200. Utang 100, bayar 300. Utang 100, bayar 400. Yang tu yang alung, angah, aci, acu, atih, pak tam, mak tam apa tu. Kot saya bahasa tu kan. Maksud alung tu, bank tu lah kan. Bank Selangor tu. Sekalipun yang tu asal berganda-ganda, yang ni tak berganda pun 1%, 2%, 3%. Macam mana? Tetap riba. Tetap riba. Satu tak syarat untuk nama riba yang berganda. Yang tu yang takrif nak kena kenal nanti atas nama beri hutang. Apa-apa hutang yang beri manfaat dia adalah riba. Itu pun saya sebut bagi contoh tu atas contoh riba yang boleh berlaku kat kita zaman lah ni lah. Riba apa? Riba bab hutang. Jadi riba yang ada zaman kita lah ni paling banyak adalah riba qardi atau riba bab hutang. Riba bab hutang. Walaupun tak kena bayar sekali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, walaupun hanya beberapa persen saja, sekali pun. Walaupun kena persen pun bukan 1%, 2%, tapi 0.0000001%. Sikitnya sekalipun dia tetap riba. Kalau dalam bab hutang kena bayar ada pertambahan macam tu. Ada bab jumpa nanti insya-Allah. Jadi nak nama riba ni hutang. Buat jual beli dia dalam bab nak ambil untung, yang tu tak ada istilah riba, sekalipun harga tu 10 kali ganda, 1 juta kali ganda. Cuma berbuat harga mahal-mahal, kenapa? Siapa nak beli? Itu je lah. Kaedah berniaga ni yang bijak macam mana? Biar murah tapi laku.
Jangan mahal tapi orang beli sekali, lepas tu tobat tak belilah. Boleh kan? Prinsip kita pun jual beli, bukan maksud dia ialah untung. Maksud dia ialah nak tunaikan hajat saudara kita, dia memerlukan suatu, man qata hajata akhihi qadallahu hajatah. Atau kama qala. Kata Rasulullah, siapa yang tunaikan hajat saudara dia, Allah Taala akan tunaikan hajat dia. Dia nak beli laptop, kita ada laptop, tak apa saya tolong cari. Tolong cari. Tak apa saya carikan. Upah saya sikitlah. Harga adalah 3,000. Saya ambil 3,100 boleh. 100 tu upah saya cari. Boleh? Boleh. Jadi muamalah dia jual beli. Lepas tu upah. Kalau dia yang jual, dia jual lah. Jadi muamalah dengan jual beli, muamalah dengan jual, ataupun macam ni lah, awak nak laptop sekian-sekian macam ni. Saya nak jual ni. Jadi dia pergi beli. Model dia tak sebut lah berapa. Saya nak jual awak 3,200. Nak? Okay, boleh? Baik, jual. Boleh? Sama ada dengan kaedah dia beli, lepas tu dia jual harga yang sama tapi dia minta upah dia atas kerja dia buat. Pasal dia cari, ataupun dia beli dah milik dia, katalah 2,800, 1,800, dia jual 2,200, ambil 400 kat itu. Harus, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tu jual beli. Yang saya asal nak sebut tu, sekalipun jual beli tu, untung dia berganda-ganda. Yang tu pergi faham mula-mula tu. Pasal ramai orang faham kat luar sana, apa dia? Untung kalau 100% haram. Yang tu dipanggil riba. Maksud apa? Untung berganda. Jadi untung berganda riba. Tak. Untung berganda riba tak betul. Kaedah kita dari segi syarak, kita sekalipun tak ada modal apa-apa, sah untuk jual apa benda yang milik kita, sah pemilikan tu, milik kita sempurna, untuk kita nak jual berapa harga yang kita nak jual. Walaupun orang kata harga tu, bahasa kita selalu sebut apa, tak masuk akal. Jual air mineral, botol patutnya RM1 je, kita jual RM1,000. Boleh? Siapa nak beli punya pasal lah. Cek Shopee air mineral 1.5 liter. Air apa? Air Zam-Zam. Gila dia. 1.5 liter RM1,000 dia minta. Ada orang jual RM40, RM20. Engkau pilih lah yang murah-murah. Kau nak beli yang mahal, kod yang ni ori kot. Engkau kau lah nak beli. Sikit lah kita sebut Shopee sikit tu. Tujuan saya nak cerita tu, saya masih belum masuk riba apa yang kita nak bicara ni. Sedikit gambaran jual beli apa, riba apa. Sekali lalu, riba yang kita sebut ni yang banyak berlaku dia riba bab hutang. Jangan sangka modal kita dengan satu kaedah modal, lepas tu untung ni kalau berganda-ganda untung dia jadi riba. Tidak. Tak ada kaedah kita untung berganda-ganda jadi riba. Tak ada kaedah tu. Untung berganda-ganda jadi riba, tak ada. Situ dulu. Kalau ada yang sewil-sewil apa, skru ketat longgar, salah bubuh skru, salah bubuh nak skru. Bagi betul lah dulu. Jadi kita nak bicara bab riba ni pasal apa? Pasal dia berkaitan dengan halal haram. Tambah pula jual beli halal. Nanti orang tak faham dia kata haram. Apa dia? Modal RM1, jual RM10 haram. Pasal apa? Untung berganda. Ni riba. Mengharamkan yang jual beli itu halal. Dia kata haram, dia buat riba. Salah tu. Kalau benda tu syait maklum fiddin bidurullah, boleh jatuh murtad tu. Kita bicara bab isu murtad dulu. Sebaliknya pula, bagi hutang RM100,000, bayar RM101 sebulan. Sebulan dia naik RM1 je pun. RM1 je pun. RM1 je pun. Tapi RM100 hutang, sebulan naik RM1. Lagi lama lagi banyak lah. Ada orang tak apa, pasal apa? Pasal sikit. Hanya 1% sebulan. 1% sebulan. Jadi sebab apa? Dia kata tak apa, halal. Pasal apa? Ni bisnes. Jangan. Itulah nama riba. Jadi masalah jadi kat kita ni apa? Benda yang halal nanti dia hukum haram pasal dia tak faham takrif. Yang ni nama jual beli. Yang tu halal. Walaupun harga mahal. Yang ni walaupun nampak sedikit aja dia ambil. Tapi yang ni dalam takrif definisi dipanggil riba. Yang ni riba. Bila riba walaupun RM1 nama dia
riba, dia haram, dosa besar. Boleh? Itu yang kepala otak jangan terkeliru. Satu isu-isu tu nanti ke depan kita jumpa macam ni. Contoh, ni isu perbankan lah kan. Kita nak beli rumah, duit tak ada. Motor macam mana? Pergi konvensional. Konvensional ni, bahasa maklum kita faham riba lah kan. Beli rumah 300,000, tempoh sekian-sekian kena bayar harga 600,000. Contoh itulah berapa tahun kan. 600,000 ataupun dia tak sebut berapa tu, tapi kata dia kenakan berapa tahun agreement nak buat bayar kan. Setiap bulan nanti kena bayar macam ni. Kalau 7 tahun macam ni, 10 tahun macam ni, 15 tahun macam ni, dia punya percentage yang dia akan ambil berapa tu, berapa persen tu. Itu konvensional riba tu. Tu riba tu. Contoh katalah nanti selesai bayar 300,000 jadi 600,000. Riba tu. Riba. Tu saya sebut angka mahal sangat kan. Kita buat murah sikit. 300,000 hutang, lepas tu nanti bayar 350,000. Jadi dia ambil dengan persen dia ambil itu ada pertambahan 50,000 daripada hutang dia 300,000. Ni satu orang lagi muamalah macam mana? Dia taklah ambil persen-persen. Kita nak beli rumah tak ada. Dia beli rumah tu. Waktu dia beli rumah tu, dia tak jual lah dengan harga 300,000. Kata dia, saya jual rumah ni ke awak 600,000. Awak nak bayar bila-bila pun tak apa. Lambat ke tak apa ke, 3 tahun tak bayar ke, janji bayar. Tapi kena bayar lah. Tapi rumah ni saya jual ke awak hutang dengan harga 600,000. Mana halal, mana haram? 300,000 bayar 350,000, tapi atas jalan hutang kena bayar macam ni, persen-persen macam ni. Yang ni hutang juga tak ada persen-persen. Hutang pula, beli hutang rumah tu rumah dia lah sekarang. Harga asal 300,000. Memang harga asal 300,000, tapi bila dia beli dia tak jual kita 300,000, kita beli dengan dia hutang 600,000. Ni A, ni B. Mana halal, mana haram? B ni apa? B ni halal. A ni kenapa pula haram? Bukan yang ni ke haram? 300,000 jadi 600,000. Bukan yang ni ke yang haram? Berganda ni. Yang ni jual beli hutang. Atau istilah lah ni bomoh baik ala samanil ajil. Oh, bunyi sekolah lah kan. Tak faham surah. Nanti jumpa. Yang ni inilah riba. Walaupun bayar 350,000. Tapi yang kita setuju tu, dia akad lah tu, buat agreement macam ni. Bayar lambat macam ni, berapa tahun macam ni. Kalau lagi tak bayar 3 bulan betul-betul, sign. Tu setuju lah tu. Dalam akad tu dah ada pengandaan, ada bayar lebih. Dengan sebab hutang tu ada bayar lebih. Di akad. Tu dalam mazhab kita Syafi'i lah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ni, dia lah ittifaq semua ulama' yang kata yang tu adalah riba. Ada bab kita belajar sikit dulu dalam bab murtad tu. Na'udzubillah. Apa nak sebut? Yang tu memang riba. Ada pun 300,000 bayar 600,000. Bila-bila kau nak bayar, bayarlah. Bayar lambat ke apa, tak ada lah. Tak ada tarik kereta kau, rumah kau. Siapa? Memang rumah kau dah. Cuma kau wajib bayar dan berhak atas aku dapat bayaran itu. Rumah tu tak rumah kau, walaupun sekupang pun kau tak bayar. Siapa? Masih rumah kau. Aku tak boleh lelong rumah kau. Pasal rumah kau ke rumah aku dah. Tapi yang berhak atas aku bayaran. Kalau yang ni 300,000 bayar macam ni, tak bayar 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, macam mana? Kita tarik, habis. Rumah tu pun tak jadi rumah kita, semua dia lelong habis. Yang ni yang duk berlaku sekarang ni. Pasal apa? Kita bodoh, tak kena. Bodoh. Tak kena belajar. Habis tu, kau buat lah. Nak rumah bukan main. Sikit-sikit bahasa yang duk kasar sikit lah kan. Marah orang semua itu. Marah tak marah. Saya bukan nak cari redha manusia. Untuk kaedah kita ngaji agama ni apa? Bagi faham betul-betul apa yang dah salah, taubat, tinggalkan. Jangan duk buat dah. Dah tersilap dulu, minta ampun lah, dengar tak lah. Itu kaedah kita belajar. Bukan bila kita dah terjebak macam mana, cari jalan dan pendapat yang kata boleh, tak apa. Ada pendapat kata yang ni tak riba. Nanti bukan kaedah kita macam tu. Ini menyambil ni, mukadimah yang tu bagi. Tak ada definisi berat-berat pun, sekadar untuk lihat
baik, riba, macam mana sekali lalu, berganda tak berganda, yang mana konvensional punya macam ni, yang ni nama riba, yang bank macam ni dia tak nama riba walaupun harga dia lagi mahal gila punya. Yang ni 350,000, ni dah 100,000, gila punya harga. Walaupun gila tapi dia bukan riba walaupun harga dia berlipat kali ganda. Pasal dia bukan muamalah riba, dia beli hutang dengan harga 600,000. Yang ni beli 300,000 tapi bayar 350,000, tu riba. Yang ni jual beli hutang, ni halal, ni haram. Masalah harga mahal tu dah masalah riba, bukan masalah mahal tak mahal. Walaupun murah, yang riba adalah riba. Benda yang mahal walaupun mahal, yang jual beli adalah jual beli. Bagi faham tu. Jangan keselirukan otak. Apa dia? Bila mahal riba, bila murah bila mahal riba, bila murah jual beli. Yang tu halal. Bagi betul. Yang tu bagi betul perception awal-awal. Saya nak masuk situ pasal apa? Pasal ke depan ni di sebelah kitab kita dia terus masuk ke dalam ke bab riba terus. Dan riba pun dia bukan nak cerita bab riba hutang, dia cerita riba dalam bab jual beli. Jual beli nak panggil riba. Satu saya ke sana sikit pasal bagi nampak sekali lalu dulu yang nak panggil riba apa, pasal dia nak cerita bab riba ni riba jual beli dulu, tukar barang dengan barang. Tukar barang dengan barang ni, barang dengan barang mana yang jadi riba? Dan apa dia punya SOP dia untuk supaya keluar daripada nama riba. Yang ni pun muamalah ni ada ke berlaku? Ada. Tapi nak kata tak ada tu tak betul. Ada tapi tak banyak lah. Ada ketika-ketika tertentu je berlaku. Paling banyak kat kita riba tu yang ke depan kita belajar. Contoh saya bagi tu masalah hutang. Tentu dulu ada soalan. Lepas tu kalau tak bayar tambah. Ya, betul. Jadi yang menyebabkan jadi riba ni, bagi satu muamalah hutang 300,000, katalah bayar 600,000 dalam tempoh 10 tahun. 10 tahun tak selesai, macam mana? Rumah tu tarik balik. Dah salah tu. Tu yang bila faham nanti kita tahulah nanti mana yang Islamik, mana yang is only a gimmick. Nama Islamik sebenarnya bukan Islamik, it's only a gimmick. Walaupun ada panel syariah kata halal. Gaji lagi faham, orang tak boleh tipu kita. Itu lah. Itu yang kita mengaji ni supaya kita reti. Itu ya. Kalau tak reti, ada pendapat kita pening itu. Memang masyarakat kita selalu pening tu. Pening lah. Pening tak pening, ngaji elok betul-betul. Kalau faham betul-betul, insya-Allah tak pening. Allah tak pening. Okey, saya jawab soalan tu. Lain? Beli tunai pun harga macam tu. 300,000. Yang tu satu hal. Bagus, soalan tanya macam ni. Kalau macam rumah ni 300,000 dia beli kan, lepas tu dia nak jual 600,000. Engkau beli cash pun aku nak jual rumah ni 600,000, beli hutang pun harga dia tetap 600,000. Yang tu memang boleh lah. Memang tak ada masalah lah untuk nama halal jual beli tu. Pasal hutang pun 600,000, cash pun 200,000. Kalau kata macam ni, kalau cash 400,000, hutang dalam tempoh 10 tahun, hutang lah. Bila nak bayar, yang hutang lah. Tak kira 10 tahun ke setahun ke. 600,000. Contoh macam ni. Kita pilih satu dengan tentu. Tak riba. Pasal apa? Jadi akad ni nanti apa? Saya beli rumah ni 600,000, hutang. Yang ni saya beli dengan harga 400,000, tunai. Jangan macam ni. Saya beli rumah ni dengan harga 400,000. Bayar tak habis.
Sampai 5 tahun 6 tahun pun tak habis lagi, tak tambah pun bayar, ataupun bayar tak habis lagi. Macam mana? Ni dah 10 tahun dah ni. Macam mana? Tak tambah lagi. Tambah lagi. Tu. Tu. Ada bab kita dah bicara dulu sikit sebanyak dalam bab murtad apa tu. Alhamdulillah. Tahu mana? Kalau tak janji dalam akad, ambil lebih tu tetap haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i, oleh kerana tak janji dalam akad, dia tak nama riba, tapi masih dosa besar. Pasal apa? Ambil harta dengan cara batil, asal harga jual 400,000, sekarang kau dah minta lebih daripada 400,000, tapi tak ada janji dalam akad. Dalam kaedah kita mazhab Syafi'i tak panggil riba. Dalam Hanafi panggil riba. Ada sikit banyak kita sebut macam tu. Ataupun kalau ada orang bela pun tak dengar faham, dengar tu yang kata nak kena mengaji kan. Kena dengar tu. Yang tu riba. Dan yang tu riba. Riba dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau dia kata 400,000, kalau beruang dengan harga 400,000, dengan sebab lambat tu ada tambah. Yang tu haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak panggil riba, dalam mazhab Hanafi panggil riba. Tapi kalau dalam akad dah sebut awal-awal, macam mana lah ni banyak sistem perbankan tu, awal-awal dah ada agreement, dah awal-awal janji di situ, kalau tak bayar macam ni, bahkan nanti dia sewa lah, macam-macam benda tu nak sebut tu. Kebanyakannya muamalah yang tu adalah riba. Riba. Pasal dengan sebab hutang, dan dalam akad lah tu disebut pertambahan-pertambahan yang nak kena bayar. Bila. Dan apa cacah yang nak dikenakan kalau dia tangguh. Riba. Awal-awal lagi dah riba. Saing je riba sejarah. Contoh misal riba lah ni, yang nama riba, kad kredit. Bayar kad kredit pagi, tengah hari lagi bayar kat bank berapa yang kita dah pakai kad kredit tu. Memang tak ada cas apa-apa tak? Betul? Tak ada cas apa-apa kan macam tu kan? Kad kredit itu tak ada? Tak faham? Kad kredit macam tu kan? Kalau kita pakai katalah RM100, seminggu bayar, siap kau. Okey, apa hukum kad kredit ni? Buat kad kredit tak ada masalah, pasal kau tak ada muamalah lagi. Bila kita beli hutang dan dah telah bersetuju beli tu dengan kredit, maksudnya dah ada akad kita setuju guna kad kredit tu. Bila kita berhutang je pakai kad kredit 100 contoh, kalau lambat macam ni kena bayar macam ni. Setuju tu dah dosa besar lah. Berhutang je pakai kad kredit tu dah dosa besar lah. Pasal apa? Setuju dengan muamalah riba. Walaupun kita bayar tengah hari, tak ada apa-apa cas. Pasal apa? Tak tempoh 24 jam, apa jam. Katalah gitu. Dia paling minimum apa? 24 jam. Sebulan. Tak ada apa, kita tak langkah daripada tempoh dia tu, jadi tak ada apa-apa cas lah. Bila tak ada cas, kita bayar. Setuju tu pun dah riba, dah berdosa besar lah. Pasal apa? Riba. Pasal setuju di atas muamalah dalam akad bersetuju. Kalau 100 dalam tempoh sebulan tak bayar, tak lunaskan dia, tak lunaskan kad kredit tu, akan ada pertambahan. Setuju lah tu, dosa besar. Walaupun tak payah tambah lagi. Setuju ni akad, maksudnya dah muamalah riba. Walaupun orang tak payah 1 sen pun lebih lagi. Tapi pakailah kad kredit tu. Kalau tak kat sifat kad kredit tak ada lah. Tapi bodoh. Pergi buat kad kredit tu buat apa? Kalau dah tak guna, bila guna je, muamalah besar lah. Haram. Pasal apa? Pasal kau dah letakkan diri kau dengan muamalah riba yang kau isterinya telah bersetuju untuk membayar satu bayaran yang lebih. Akad tu dah jadi dah. Dengan sebab hutang tu untuk bayar satu tambahan, kalau menjangkaui tempoh sebulan tak bayar, dia akan ada pertambahan macam ni. Pakai je kad kredit, dosa besar. Tu kena faham tu, walaupun tak ada cas apa-apa lagi. Tapi kalau tak pakai, tak ada hutang, dah setuju tapi tak ada hutang, tak ada apa-apa lah. Boleh faham saya cakap apa? Melengung je tu. Ada orang tak faham kad kredit, ada orang tak faham tu, punya pasal lah, masing-masing punya habuan lah. Bahasa denda ni, itu bahasa.
Jaga juga bahasa ni, pasal satu masa kalau kata bubuh nama riba, semua orang faham haram. Faedah nampak lembut sikit. Bunga, oi, bunga haram. Ni apa? Service charge. Ni apa? Denda lambat bayar. Compound. Compound. Ini apa? Apa lagi ya? Perkhidmatan, charge perkhidmatan. Charge lambat bayar. Itulah. Bunyi lembut. Tapi bayar tu pasal apa? Pasal lambat tu. Dia jarrah manfaatan. Hutang yang dengan hutang tu ambil manfaat. Tu pun ada jumpa nanti kita, insya-Allah. Walaupun dengan bahasa tukar-tukar. Sekalipun tak bubuh bahasa riba. Yang haram tu kena faham jinsun dia, tarif dia. Riba adalah riba walaupun dia tak guna bahasa riba. Sekalipun dia nafi. Yang ni bukan riba, ini faedah. Ini faedah. Yang ni meniaga, biasalah, bisnes kan. Takkanlah saya bagi awak hutang 100, saya hanya minta pulangan 100. Ini pun bisnes. Betul tak? Saya minta 120 lah. Ini bisnes sebenarnya. Sekalipun bahasa bisnes ke, lambat bayar ke, service charge ke, kalau tak betul cara dia nanti, jumpa nanti, bab tu khas jumpa riba. Riba, walaupun bahasa itu. Lagi. Macam tu lah. Kalau dengan bank bengong ni, saya bahasa itu lah. Dengan bank ni atas nama pinjaman lah. Bahasa pun pinjaman. Bahasa tu pun tak betul lah. Dia bukan pinjaman, sepatutnya hutang. Tapi pasal muamalah tu based on bahasa Inggeris punya istilah. Dia panggil apa? Land. Kan? Land, loan. Loan, lending, land. Bukan lending darat kan? Land. Land, apa terjemah Melayu? Pinjam. Tu yang diterjemah pinjam tu. Kalau bahasa Arab bukan land atau kordon, hutang. Jadi kita punya muamalah ni dia translate daripada sistem komersial orang putih punya. Bukan pakai sistem Islami mazhab Hanafi ke apa, bukan. Memang pakai orang putih punya, betul-betul komersial orang putih punya. Sistem tu diperguna pakai dalam pemerintahan kita. Ada orang kata ni mazhab Hanafi, Hanafi mana? Bisa bila dia orang pakai mazhab Hanafi? Tu pun jaga sikit. Ramai orang kita, ustaz-ustaz kita cakap gitu. Kita ni muamalah Malaysia ni mazhab Hanafi. Masa bila dia pakai mazhab Hanafi? Pelik dia. Panel tak masuk lagi pun dah ada mazhab Hanafi lah dalam bank. Masa bila? Tak ada, bohong je. Mana ada? Tu kata, bukan Islami. It's only a gimmick. Macam tu lah. Panjang umur nanti jumpa bab-bab tu. Tambah-tambah yang ada soalan yang khas-khas dalam bab tu. Saya reti kalau saya jawab. Saya tak reti, saya diam lah. Saya sendiri pun dalam bab-bab ni ada juga jumpa kawan-kawan yang kerja bank apa. Ada benda kita tanya ke dia, baru kita faham. Oh macam tu ke? Oh macam tu ke? Oh macam tu ke? Baru kita faham. Takat mengaji kitab, kadang kitab kita tahu tapi kita tak reti dengan yang luarnya macam mana. Tapi bila kita reti tu, baru kita tahu, oh macam tu ke? Macam tu ke? Kadang kita sangka je macam ni. Rupanya cara dia lain. Okey, asal saya jawab soalan tu. Lain? Hutang dia bagi satu tempoh, kalau dah habis tempoh ditarik balik. Yang tu dia bukan nama riba, tapi yang tu istilah muamalah batil. Masalah kalau beli hutang, dengar bagi faham. Yang ni banyak masalah kita ni Apa dia? Beli rumah ke kereta ke motor kan, tak habis bayar macam mana? Dia tarik balik. Kaedah kita, dengar elok-elok. Beli ni, setelah kita beli satu, beli lah kata contoh handset lah kan, RM5,000 ni. Kenapa? iPhone RM5,000. iPhone RM5,000 ni. Bukan second hand, lokal kan. RM5,000 ni. Hutang. Walaupun sekupang tak bayar lagi, siapa punya handphone sekarang? Saya beli iPhone ni dengan harga RM5,000. Hutang. Dia kata dalam tempoh setahun kalau tak bayar, dia ambil balik. Tak habis selesai, dia ambil balik. Contohlah dengan bahasa mudah itu. Memang kita tak payah sekupang pun. Soal, dah sah belum milik kita? Adakah bayar selesai semua dulu baru sah milik dan boleh pakai? Yang ni pun jaga, ramai orang faham gitu. Benda jual beli dengan hutang, kita beli dengan hutang, taklah dah habis bayar boleh pakai. Ya. Walaupun sekupang pun kita tak bayar lagi. Saya beli handset ni dengan harga RM5,000. Hutang. Siapa punya handset? Kita punya. Soal,
dia boleh ambil balik, boleh rampas tak? Kau rampas ni, kau masuk rumah aku, kau buka pintu, pecah pintu, ambil, boleh report polis, mencuri. Pasal apa? Kau boleh dakwa ke? Yang ni kami punya handset, dia tak bayar, kami tarik balik. Ya, kaedah kita, walaupun tak bayar sekupang pun lagi, yang ni siapa punya? Kita punya. Walaupun tak bayar sekupang pun lagi, walaupun dah setahun dah tak bayar sekupang pun lagi, siapa punya? Kita punya. Cuma pihak penjual dia berhak mendapat bayaran. Dia tak boleh ambil harta dia balik. Pasal harta ni bukan dia punya, dah jadi milik orang. Dia punya hak dia apa? Harga bayaran yang sepatutnya kena bayar. Sama ada nak bayar nanti kalau tak ada harta lain melainkan handset tu aja yang ada, ataupun rumah dia harta lain ke apa ke, satu hal. Tapi yang berhak atas dia bayaran, bukan hak dia merampas yang ni. Tu masalah tu. Jadi kalau ada dengan muamalah menjual sesuatu lepas tempoh tertentu tak boleh bayar dengan macam ni, dia iktibar denda apa, kena bunga macam ni, macam mana? Maka rumah ni dirampas balik oleh pihak bank ke apa-apa ke, kaedah muamalah tu batil. Nisbah hutang ada pertambahan dengan sebab bertangguh, yang tu riba. Hukum ambil balik ni istilahnya mengambil harta orang dengan cara batil, walaupun asal dia punya, tapi bayar tak lebih, dia ambil balik. Itu hukum merampas. Satu bab ghasbi, rampas namanya, rampas. Satu haram beli barang-barang lelong polis, custom, bank-bank yang kereta, motor, rumah-rumah yang orang tak habis bayar, bank lelong apa pasal dia kan? Satu bayaran dia dah ambil dah kat kawan tu, rumah tak habis bayar. Dalam tempoh adalah syarat-syarat dia kan. Sekarang dia dah ambil. Lepas tu dia dah ambil bayaran. Orang rumah pun dia ambil. Orang tu tak ada apa-apa, padahal dah bayar macam-macam dah. Ambil semua. Lepas tu dia nak dapatkan balik modal yang telah dikeluar tu kan, untuk beli rumah ke apa ke, dia akan lelong rumah ni. Haram dia beli rumah ni. Pasal apa? Yang ni nama dia rumah yang telah dirampas oleh pihak bank, yang orang beli cara hutang, yang orang tu tak mampu nak bayar, bank rampas. Ni beli barang rampasan, tak sah jual beli. Dia nak jual pun tak sah, bukan dia punya. Orang yang beli pun tak sah, pasal dia beli bukan daripada pemilik rumah tersebut. Walaupun kerajaan kita meluluskan muamalah macam tu. Satu, kena faham hukum syarak dengan hukum kerajaan. Beza hukum syarak dengan hukum kerajaan. Hukum kerajaan mesti hukum syarak ke? Tidak. Kaedah hukum syarak ialah hukum syarak. Walaupun kerajaan meluluskan, yang mana yang tak betul dengan syarak, tak betul, tetap tak betul. Walaupun kerajaan kata yang ni halal, tapi syarak kata haram, dia ialah haram. Yang ni yang berlaku pertembungan antara hukum syarak dengan hukum pemerintah ni. Sini ya. Yang ni kena faham ni. Satu, kena belajar hukum syarak. Hukum pemerintah kita tak belajar, kenalah bayar denda, kompaun apa yang kerajaan punya. Tapi akhirat esok tak ada dosa. Kalau benda-benda tu tak berkaitan dengan hukum syarak kita. Tapi kalau benda-benda hukum syarak tak ikut hukum syarak, walaupun kerajaan kata tak apa, dia akhirat esok mana? Pasal kau langgar perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Okay, faham? Bab tu pun ramai orang sekarang dia bukan takut dengan hukum syarak, dia takut dengan hukum pemerintah. Pasal apa? Pemerintah ambil tindakan, syarak tak ada apa-apa tindakan. Okey, lagi. Boleh ke kita buat satu perjanjian untuk melindungi orang yang bagi hutang? Perjanjian orang yang bagi hutang. Bolehkah buat perjanjian? Untuk melindungi orang bagi hutang. Atas soalan kata boleh ke buat perjanjian, bukan saja perjanjian, dah ada dah peraturan muamalah dalam syariat kita. Orang yang beri hutang ni ada hak pada dia untuk minta penjamin. Satu, itu buat perjanjian tu, ataupun minta satu benda yang berharga untuk jadi cagaran di atas hutang yang telah diberi, yang sudi diberi. Nanti jika hutang tu tidak berjaya dilansaikan, adalah barang untuk dijual di atas kuasa orang yang beri hutang.
bila hutang tu tak boleh dilansaikan, dia ada kuasa di atas barang yang dicagarkan, emas ke perak ke tanah ke, benda yang berharga tu, yang dia akan menjual dengan harga semasa yang sepatutnya. Berapa hutang yang tak selesai tu dia boleh ambil, berapa lebihan tu dia kena pulang kepada orang yang berhutang. Dari segi boleh ke buat perjanjian? Boleh. Sama ada dengan ada grantor tu, penjamin, atau dengan ada tu yang bahasa dipanggil rohnu, ada gadaian, barang benda yang digadai. Benda-benda berharga yang dijadikan gadaian sebagai cagaran. Kalau tak boleh bayar, ini cagarannya, tanah, emas, perak kan. Tak ada pun grantor lah, penjamin. Dia tak boleh bayar, panggil penjamin bayar. Siapa kau jamin? Dia tak muamalah pula kalau penjamin tu bayar. Boleh tak nanti penjamin minta balik dekat orang berhutang tu, aku dah jamin, memang aku jamin, tapi kau kena bayar balik, tak bayar balik, ada pelajaran lain tak tu. Di atas kata boleh ke buat? Boleh. Kalau tak ada apa-apa jaminan dengan penjamin ataupun dengan barang gadaian sekalipun, boleh ke hanya semata-mata buat surat persetujuan orang ni beri hutang, tapi tak ada apa-apa jaminan ataupun ni, hanya sekadar surat pengesahan memang dia ada berhutang dengan kita dan disaksi mengatakan aku dah beri hutang pada orang ni, yang tu memang muamalah kita. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuh. Memang ada perintah kita untuk buat surat menyurat pengesahan untuk orang ni berhutang-hutang. Dan antaranya kaedahnya kena bersaksi apa, ada bab situ lah. Jadi adakah boleh buat perjanjian, boleh buat surat menyurat? Ya. Tapi kalau perjanjian itu melibatkan kena bayar lebihan, itu masalah. Tadi perjanjian tu hanya sekadar perjanjian untuk pengesahan dia berhutang je, surat menyurat tu. Bukan perjanjian yang kalau kau lambat bayar, kena bayar lebih macam ni. Ataupun ni cagaran dia, tanah getah kau 10 hektar lebih pada tempoh ni, kalau kau tak bayar, maka hasil sawit getah tu nanti aku yang potong. Selagi kau tak boleh bayar, semua hasil tu aku ambil. Tu riba. Tu riba tu. Riba kepala bapak lah tu kan. Kepala bapak riba. Memang orang dulu pun ada yang muamalah itu. Bagi hutang 20,000, macam mana? Selagi aku tak bayar ni, getah ni Mika punya lah. Jadi yang kau punya lah, motong lah. Jadi cagar tanah, tapi hasil getah memang dia punya lagi. Cuma getah, pokok getah tu, tanah tu nak dijual kepada siapa, dia tak boleh buat sewenang-wenang pasal dia dalam bab cagaran, dia dalam bab rohnu, dia ada benda tergadai tu. Pasal selagi tak selesai hutang, dia tak boleh pandai-pandai nak jual beli tanah tu, pokok getah tu. Tapi hasil dia punya. Kalau menjanjikan hasil tu diambil oleh orang bagi hutang, tu yang nama riba tu. Ataupun kita bagi hutang kat dia 20,000, macam mana? Musim durian esok ingat-ingatlah saudara mara ya, awak bagi hutang kamu 20,000 katanya. Musangking kan, musangking kong kan, bagilah sikit, abuan aku bagi hutang kat kau, ingatlah sikit saudara kau se-Islam ni. Sedap bahasa. Ataupun kawan tu beli kereta besar ke apa, beli Alphard ke apa, aku nak balik rumah ni, balik kampung apa, adik-anak ramai, kereta kecil aja. Kalau aku minta pinjam bila-bila kena bagi tak, seminggu lah, sebulan lah. Pasal kau ada hutang tak payah habis dengan aku semua kalau ada perjanjian yang manfaat macam tu, riba. Walaupun dalam bentuk manfaat, kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Jumpa ni bab tu. Jadi atas soalannya, boleh ke ada perjanjian itu buat surat menyurat? Memang antara kaedah kita ada surat menyurat untuk pengesahan hutang. Lagi. Kalau yang barang tak habis bayar ni, hak tuan yang tak bayar habis tu tidak dijual barang. Contohnya mampu tak boleh bayar. Ya. Ya. Tu pun bagus soalan tu. Soalan tanya kita beli motor tak habis bayar lagi. Betul boleh yang kita tak habis bayar tu kita pergi jual lagi ke orang lain pula. Kaedah kita walaupun tak bayar sekupang pun harus sah dah kita punya. Dan bila kita punya, boleh tak kita tak bayar sekupang pun lagi, tapi dah sah milik kita, boleh tak kita jual pada orang? Boleh. Cuma zamanan ni dia tak boleh macam apa? Geran tu, tulis nama Cina tu, Chong Chong Chiao, Chong Tau Fu. Geran tu dia tak bagi. Pasal kita tak bayar habis lagi. Dah habis tu baru
hak milik bank apa telah dipindah milik apa nanti boleh dibatalkan. Hak milik bank ni telah dibatalkan. Apa? Standard Chartered dia cop tu kan, telah dibatalkan. Maksudnya dah bayar habis tu. Baru ada grant baru boleh jual. Kalau nisbah dulu tak ada yang tu. Yang tu nak jual motor, jual sah, tapi grant tu tak boleh. Grant tu boleh. Pasal tak muamalah dengan cara kita. Tapi nisbah nak boleh jual boleh tak? Contoh kita beli motor tu 300 saja. Tak bayar lagi. Kita ambil pun tujuan kita nak bagi jual 800. Dah untung 500 itu. Beli sekupang pun tak bayar lagi. Hutang dulu. Lepas tu yang ni ada buyer nak beli pula. Kita jual kat dia 800. Ambil 800 tu, 300 kita bayar, 500 tu kita untung. Boleh? Sah. Tak ada masalah. Cuma saya sebut dia atas apa nama? Lah ni dia panggil apa? Dokumentasi tu. Grant tu tak boleh buat keluar. Pasal apa dia terikat dengan bank apa pasal bayar tak habis. Yang tu masalah dokumentasi. Yang tu yang kata masalah hukum undang-undang tak sah jual beli. Undang-undang konvensional Malaysia punya. Undang-undang syarak sah jual beli. Okey. Lain. Nanti jumpa mbak tu. Pembelian pertama dengan riba tu dimaafkan. Asal-asal jawab tak ada lah. Yang tu Ustaz Moden jawab itu. Ustaz Moden jawab itu. Alasan dia apa? Darurat. Tak ada. Tak ada. Istilah beli rumah darurat. Tapi sistem riba darurat tak. Tak. Saya guru saya lani guru kat Penang, duduk Penang, sebulan kena bayar sewa 3,500. 3 tingkat rumah. Tak beli, sewa. Nak beli berapa? 20 juta. Saya pun bagi pandangan kat dia, dia kata apa? Saya daripada beli, baik sewa Kalau 3,500 setahun 10 bulan baru 35,000. Kalau duduk 10 tahun pun baru 350,000. Nak jadi hak milik macam mana? 20 juta. Mati hidup balik 4 kali pun belum tentu habis bayar. Saya kata betul Ustaz. Memang saya tak beli. Memang saya sewa. Sewa lah. Jadi kenapa? Apa daruratnya? Nak beli 20 juta. 20 juta nanti agak-agak bunga tu meringankan kita untuk bayar daripada 20 juta akan murah jadi 10 juta macam tu. Maunya 20 juta agak-agak hutang esok kena bayar dalam tempoh 25 tahun berapa juta? Mau 50 juta. Habis spender abang jual esok. Okey, sikit macam tu. Jadi ada orang banyak dia tergelincir faham itulah pada dia dengan berhutang macam ni memudahkan untuk memilik padahal lagi mencekik. Baik sewa simpan dulu duit, ada duit esok beli seketui. Berbanding dengan beli nampak murah tapi pasal bunga lagi mahal daripada disimpan duit dengan beli rumah. Yang tu satu hal lah. Tapi asal soalan adakah darurat untuk kali pertama tu? Asal hukum syariat kita tak ada. Ustaz-ustaz moden ramai yang kata boleh. Tuan-tuan percaya dan beriman dengan ustaz-ustaz moden, saya nak kata apa? Saya boleh cerita apa yang saya mengaji, apa yang memang saya beramal hidup mati macam tu kan? Jadi kalau tuan-tuan beriman dengan ustaz-ustaz yang kata darurat tak apa, ni pasal saya tak payah dengar lah kuliah saya. Itu okay, lalu kasar lah sikit ayat tu kan, macam nak halau je. Ada yang kata dosa tu bukan atas kita tapi ulil amri, pasal panel syariah ada yang kata boleh halal tak halal tak. Kaedah kita kalau kita dah memang tahu benda tu haram, apa pula panel syariah tanggung? Kita lah tanggung. Bahkan dengan hukum kalau benda tu katalah kita tak tahu status halal haram, dia tengok JAKIM jamin dia halal, dijamin halal oleh JAKIM. Kita tahu benda tu haram, kita termakan je, JAKIM tanggung. Siapa dia kata halal? Boleh? Tak boleh. Di atas kita tak pakai pendapat dia atau kita tak tahu kenal pasti apa-apa, dia pula ada autoriti boleh dipercayai pula tu, kita nak pakai cakap dia satu hal. Tapi kalau dah ternyata yang halal haram,
Dah ada panel pula kata boleh tak boleh, padahal kita tahu benda tu haram dan telah dijamin kata yang ni sah mengikut kaedah syarak, padahal kita tahu batil, memang tak ada dosa akan ditanggung oleh mereka, bahkan kita berdosa. Pasal apa? Dah tahu benda tu haram, pergi ambil juga. Tak ada istilah orang lain akan tanggung dosa kita. Tak ada. Kita yang buat salah, ngapa pula dia tanggung? Ya. Bahkan kalau kita dakwa esok dia, ya Allah, yang ni lah pemimpin yang kata halal kat aku, ni lah pimpinan syariah yang kata halal, macam mana? Yang kau orang ikut aku buat apa? Kau tak tengok ke aku buat ni dapat kepentingan, dapat gaji, dapat bayar royalty macam ni, dapat honorarium apa macam ni. Kau pakai lagi percaya kat aku kepiah pun tak lekat, aku pun duk ambil riba, hampa percaya lagi kat aku. Kena esok, memang kena. Sebab memang dalam Quran cerita tu, antara orang mengikut dengan pemimpin ni, dia akan kata macam tu, lau anna lana karatan fanatabarra minhu, panjang tu sebut tu. Salah, tak ada istilah demo tolong tanggung dosa kita, dia tak kita yang buat dosa. Tak ada. Itu kira lalu. Jadi tak masuk lagi lah ilat ribawi apa tu, sekadar ni general knowledge je. Orang pergi faham sekali lalu tu apa benda keliling-keliling tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.